Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Ain Radiah binti Muhammad Nurdin, yang matrik 054683. Jadi insyaallah اليوم سأقدم لكم عن الموضوع أقسام الكلام وأغراض الخبر. تنقسم الكلام إلى قسمين، يعني الخبر وثانيا الإنشاء. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. Khabar ni adalah apa yang mengandungi benar dan juga dusta. Maksudnya apabila seorang itu menyampaikan sesuatu perkhabaran, maka kita boleh tentukan orang yang menyampaikan itu sama ada dia itu menyampaikan perkara yang benar ataupun dia menyampaikan perkara yang dusta. Manakala insya' adalah apa yang tidak mengandungi benar dan juga dusta. Maksudnya kita tak boleh nak tentukan dia ni menyampaikan perkara benar ataupun perkara yang dusta. Agradul khabar ada dua, yakni faidatul khabar wa lazimul faidah. Faidatul khabar idza kana yukhatabu jahilan yawaddu ikhbaruhu bi syai'in lam ya'rifuhu. Yakni kita nak memberitahu seseorang yang jahil tu sesuatu perkara yang dia tak tahu. Maksudnya kita nak menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Sebagai contoh, kana Umar ibn Abdul Aziz la ya'khudhu min baiti malin syai'an wa la yujri 'ala nafsihi min al-fai'i dirhaman. Maksudnya Sayyidina Umar Abdul Aziz ni tidak mengambil walau apapun daripada Baitul Mal, dan juga dia ni tidak mengambil walaupun 1 dirham daripada harta rampasan. Maksud kat sini khabar ni adalah untuk menyatakan kezuhudan Sayyidina Umar Abdul Aziz ni daripada mengambil harta orang Islam. Maksudnya orang tak tahu bahawa Sayyidina Umar adalah seorang yang zuhud. Jadi kita mengkhabarkan tu untuk memberitahu mereka yang tidak tahu berkaitan perkara ini. Okay, seterusnya tujuan yang kedua adalah lazimul faidah. إذا كان المتكلم يريد أن يخبر المخاطب بأنه عارف بهذا الخبر ليس خافيا له. Yani kita nak memberitahu seseorang tu berkaitan sesuatu perkara yang telah sedia diketahui oleh orang tersebut. Sebagai contoh, anta ta'malu fi hadiqatika kulla yawm. Kamu bekerja di kebun kamu setiap hari. Jadi contoh ayat ini adalah lazimul faedah, kerana sudah semestinya orang tersebut tahu berkaitan perkabaran ni sebab dia sendiri yang bekerja, takkan dia tak tahu. Begitu. Baik, seterusnya agharadul khabar al-balaghiyah. Maksudnya khabar ni digunakan untuk tujuan balaghah. Ada 8 bentuk, yakni التنشيط، التحسر، إظهار الضعف، التوبيخ، الوعظ، التذكير ما بين المراتب، الاسترحام والاستعطاف، dan المدح. Kita pergi satu-satu. At-tansyid ni adalah memberi galakan ataupun kita sebagai perangsang. Sebagai contoh, asy-syababu 'iddatul mustaqbal bisawa'idihim yubnal watan. Pemuda ni adalah harapan pada masa akan datang. Dengan bantuan mereka akan terbinalah sebuah negara. Maka ayat ni adalah untuk memberi galakan kepada pemuda supaya berusaha bersungguh-sungguh, kerana mereka ni adalah harapan ataupun tonggak kita pada masa akan datang. Dan seterusnya, contoh seterusnya untuk at-tansyid, kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka ayat ini Allah turunkan untuk memberi galakan kepada manusia supaya melakukan amal-amal soleh, kerana amal soleh itu akan dicatat. At-tahassur. Tujuan yang kedua at-tahassur, yakni kecewa, untuk menyatakan kekecewaan. Yang pertama, dha'at Palestin. Telah
telah tergadailah Palestin. Maka kita nak menyatakan kita punya kekecewaan tu, ayat ni digunakan untuk menggambarkan kekecewaan. Contoh yang kedua, qala Ibn Rumi tawakha himam al-mauti aw saqa sibyati falillahi kaifa ikhtar wasatahu al-aqdi. Okay. Dalam ayat ni Ibn Rumi ni sebenarnya tujuan dia menyampaikan khabar ni bukanlah untuk memberitahu kematian anaknya, tetapi untuk menyatakan atau menzahirkan kekecewaan ke atas kematian anak tersebut. Seterusnya urat yang ketiga, izharul dha'fi, yakni menyatakan kelemahan. Contoh yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku. Maka di sini Nabi Zakaria menyatakan kelemahan dia kepada kehadapan Tuhan. Seterusnya, alilul jismi mumtani'ul qiyam sadidus sukri min ghairil mudam. Tujuan penyair ini adalah untuk menzahirkan kelemahan dirinya. Dia kata tubuh yang sakit ni menghalang daripada bangun. Jadi dia menyatakan dia tu lemah, dia tak boleh bangun, tubuh dah tak sihat. Okay, seterusnya at-taubikh. Taubikh ni ejekan ataupun tempelak. Kita menempelak seseorang. Sebagai contoh, kita katakan kepada orang yang zalim, man hafira hufratan li akhihi al-mu'min waqa'a fiha. Sesiapa yang menggali lubang untuk saudaranya yang mukmin, maka dia ialah yang akan jatuh ke dalamnya. Maksud kat sini, khabar ni adalah untuk menyatakan bahawa sesiapa untuk menempelak, siapa yang cuba untuk mengkhianati saudaranya, maka dia juga akan mendapat kesan lah. Gitu. Contoh yang kedua, Allah letakkan dalam surah Al-Hadid, yang mana dalam ayat ni Allah mendatangkan gambaran pada hari kiamat, di mana orang-orang munafik ni berkata kepada orang-orang beriman, bukankah dulu di dunia kami bersama-sama kamu? Orang munafik berkata. Lalu orang beriman pun berkata, ya benar, tetapi kamu telah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan binasanya umat Islam kerana mereka ini munafik. Jadi orang-orang beriman ni menempelak orang munafik berkaitan perbuatan mereka di dunia dahulu. Baik, seterusnya al-wa'zu, yakni peringatan. Okay, dan contoh yang pertama tu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya tiap-tiap yang menjawa akan menghadapi mati. Maka di sini kematian itu adalah untuk memberi peringatan kepada manusia. Seterusnya, qala Abul Aitahiyah, inna syabab wal farah wal jiddah mafsadah lil mar'i ayyi mafsadah. Lihat sini, sesungguhnya masa muda, masa senang, masa lapang dan harta tu akan merosakkan seseorang. Ini nak beri peringatan kat sini bahawa nikmat-nikmat tersebut akan memberi kerosakan sekiranya tidak digunakan sebaiknya. Seterusnya, at-tazkir ma bainal maratib adalah untuk mengingatkan status ataupun taraf. Okay, contoh yang pertama, la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulil tarar wal mujahiduna fi sabilillah. Okay, so kat sini tidak sama orang yang duduk maksudnya duduk tidak keluar berperang daripada kalangan orang beriman dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka sini kita nak sebutkan, Allah nak sebutkan perbezaan di antara taraf, bezaan taraf antara orang yang keluar berperang dan juga orang yang tidak keluar berperang. Seterusnya, kul la yastawi al-khabithu wat tayyib. Katakanlah tidak sama di antara perkara yang buruk dengan perkara yang baik. Baik. Seterusnya, al-istirham wal isti'taf. Kita memohon belas kasihan atau memohon keampunan. Bagi contoh, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Biasalah kita baca dalam solat kan. Kata, wahai Tuhan, sungguhnya aku ini zalim pada diriku, maka ampunkanlah aku. Maksudnya kita memohon keampunan kepada Allah. Kita mohon Allah kasihani kita.
seterusnya, qauluk ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Kita menyatakan kelemahan kita dan kita memohon Allah agar mengasihani kita. Wahai Tuhan, sungguhnya aku ini tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku juga tidak kuat untuk masuk ke neraka-Mu. Maka kita mohon Allah mengasihani kita. Dan yang terakhir adalah al-madhu, yakni pujian. Qala an-nabighati dhaibani fa innaka syamsu wal muluku kawakib idza tala'at lam yabdu minhunna kawkab. Dekat sini kita nak memuji an-nabighati dhaibani ni, nak memuji khalifah pada zaman tersebut. Sungguh kamu ni matahari, dan manakala raja-raja lain tu adalah bintang. Maksud dia nak cuba memuji di hadapan raja tersebut. Contoh yang kedua, qala Ka'ab bin Juhair, innar rasula lanurun yustadha'u bihi muhilun min suyufillahi maslulun. Okay, di sini khabarnya adalah, tujuannya adalah untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan ala istima'ikum. Hadza faqat minni wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.